Di laluan VIP lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, sebuah jet perubatan swasta berwarna putih bersih baru sahaja mendarat dengan lancar. Sebaik sahaja pintu kabin terbuka dengan bunyi klik, berpuluh-puluh kaki tangan pengiring keluar berpusu-pusu seperti air pasang. Mereka dengan cermat mengiringi sebuah kerusi roda berteknologi tinggi yang direka khas menuruni tangga pesawat. Yang duduk di kerusi roda itu ialah putra ketiga keluarga di Raja Emiria Arab Bersatu, Sheikh Khalid bin Zayed. Wajahnya tanpa ekspresi, seperti patung, dengan kedua-dua belah kakinya kaku tidak bergerak. Seluruh dirinya kelihatan tidak bermaya, seolah-olah jiwanya telah hilang. Siapa sangka, hanya dalam masa 45 menit, putra yang telah divonis oleh pasukan perubatan terkemuka dunia akan lumpuh seumur hidup ini, akan mampu berdiri dan berjalan keluar dari bilik rawatan dengan kakinya sendiri. Jika berita ini sampai ke istana di Dubai, seluruh keluarga diraja pasti akan gempar. Kaki tangan perubatan di lapangan terbang tergamam melihat rombongan besar itu. Sejujurnya, Malaysia sudah biasa melihat pelbagai acara besar, tetapi kemegahan di hadapan mereka ini adalah sesuatu yang belum pernah disaksikan. Lebih 10 orang pengawal diraja yang memakai jubah putih tradisional kelihatan sangat berwibawa. 8 kaki tangan perubatan menolak pelbagai peralatan canggih, kelihatan seperti sebuah unit rawatan rapi bergerak. Turut serta ialah 3 orang penasihat diraja yang jelas berkedudukan tinggi, masing-masing dengan riak wajah yang serius, seolah-olah menghadiri upacara pengebumian negara. Dr. Arifin yang bertanggung jawab menyambut mereka berdiri di tepi, hatinya berdebar-debar. Beliau ialah Dr. Arifin bin Hamid, ketua jabatan di sebuah pusat perubatan terkemuka di Kuala Lumpur. Selama 30 tahun berkhidmat, beliau telah melihat pelbagai kes aneh dan rumit, tetapi kali ini berbeza. Pesakitnya adalah seorang ahli keluarga diraja yang sebenar. Laporan perubatannya menyatakan dengan jelas, Sheikh Khalid jatuh dari kuda semasa bermain polo 5 tahun lalu, menyebabkan kecederaan parah pada tulang belakangnya. Sejak itu, beliau tidak pernah dapat berdiri semula. Amerika Syarikat, United Kingdom, Switzerland, Jerman, semua hospital terbaik di dunia telah dikunjungi. Kesimpulannya tetap sama. Kerusakan saraf terlalu teruk, beliau ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidupnya di atas kerusi roda. Doktor, ini semua laporan pemeriksaan pesakit, kata Alia, pembantunya, sambil menyerahkan sebuah file yang sangat tebal. Di dalamnya terdapat image dan laporan yang padat, dengan lebih 100 keping imbasan MRI sahaja. Doktor Arifin mengambil file itu, membukanya, dan dahinya semakin berkerut. Vertebra keempat dan kelima tulang belakang putera itu rosak dan berubah bentuk dengan teruk. Sarafnya tersepit dan otot-ototnya mengecut dengan ketara. Keadaannya memang sangat parah. Tetapi, beliau tiba-tiba perasan satu perkara penting. Semua laporan perubatan barat hanya tertumpu pada tulang belakang itu sendiri, dan langsung tidak menyebut keadaan tisu lembut dan urat saraf di sekelilingnya. Menarik, bisik Dr. Arifin pada dirinya sendiri. Doktor-doktor barat ini memang hebat dari segi teknikal, tetapi pemikiran mereka terlalu kaku. Mereka hanya fokus pada tulang dan saraf, tetapi mengabaikan fakta bahwa tubuh manusia adalah satu sistem yang bersepadu. Konvoi kendaraan bergerak megah menuju ke pusat perubatan. Sepanjang perjalanan, orang ramai terpegun. Jalan raya di Kuala Lumpur sesak dengan kereta, motosikal, dan bas. Aroma roti canai dan teh tarik dari gerai mamak di tepi jalan menusuk hidung. Di luar sebuah kedai serbaneka, beberapa orang pelajar sekolah menengah berseragam sedang rancak berbual tentang pertandingan e-sukan. Pemandangan kehidupan seharian seperti ini adalah dunia yang sama sekali asing bagi Sheikh Khalid. Dari dalam kereta, beliau memandang keluar melalui tingkap, matanya kosong. Selama 5 tahun, lebih 1.800 hari, beliau telah berubah dari seorang putera yang cergas dan handal berkuda menjadi seorang yang cacat dan bergantung sepenuhnya pada orang lain. Di Istana Dubai, pasukan perubatan terbaik memantaunya 24 jam sehari. Pelbagai ubat-ubatan dan rawatan import yang berharga jutaan ringgit telah dicoba, tetapi kedua-dua kakinya tetap tidak mempunyai sebarang deria rasa. Ibunya, dalam usaha untuk menyembuhkannya, telah menjemput hampir semua dokter terkenal di seluruh dunia.
Apabila mendengar tentang seorang pakar bedah tulang belakang yang hebat di Amerika, mereka terus terbang ke sana dengan jet pribadi dan tinggal selama 3 bulan. 2 pembedahan besar telah dijalankan, tetapi semuanya sia-sia. Di pusat pemulihan yang dikatakan paling canggih di Eropa, beliau tinggal selama setengah tahun, menjalani pelbagai terapi fizikal setiap hari, namun akhirnya pulang dengan kerusi roda juga. Seorang profesor bedah saraf dari Jerman, selepas melihat imbasan MRI, hanya menggelengkan kepala dan berkata bahwa peluang untuk sarafnya pulih semula adalah hampir mustahil. "Tuanku, kita sudah sampai di hospital," bisik ketua pengawal. Pusat rawatan VIP di hospital itu sudah lama bersiap sedia, dengan tahap privasi dan profesionalisme yang tertinggi. Dr. Arifin dan pasukannya menunggu di pintu masuk. Pasukannya bukan sahaja terdiri daripada pakar ortopedik, tetapi juga pakar akupunktur dan ahli fisioterapi. "Selamat datang ke Malaysia, Tuanku Sheikh Khalid," sapa Dr. Arifin dalam bahasa Inggris yang fasih. Kemudian meminta penterjemah menyampaikan, "Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu tuanku berdiri semula." Sheikh Khalid mengangguk sedikit. Wajahnya masih dingin. Sebenarnya, beliau sudah lama putus asa. Beliau datang ke Malaysia kali ini semata-mata karena desakan ibunya. Ibunya telah mendengar dari seorang rakan yang pernah sembuh di Malaysia bahwa perubatan di sini sangat hebat, terutamanya gabungan kaedah Barat dan Timur yang telah mencipta banyak keajaiban. "Tuanku, boleh saya periksa tuanku dahulu?" tanya Dr. Arifin sambil melutut. Nadanya sangat lembut. Di dalam bilik pemeriksaan yang terang benderang, Dr. Arifin mula memeriksa kaki Sheikh Khalid dengan teliti. Caranya sangat berbeza. Beliau bukan sahaja menekan untuk menguji refleks, tetapi juga menyentuh dan merasa di sepanjang laluan urat saraf tertentu. Ini adalah kaedah diagnosis unik yang beliau bangunkan, berdasarkan 30 tahun pengalaman klinikal dan pengetahuan mendalam tentang perubatan tradisional. Melalui sentuhan hujung jarinya, beliau dapat merasakan ketegangan otot, tahap sumbatan pada urat saraf, dan peredaran darah serta tenaga. "Doktor, ada apa-apa penemuan baru?" tanya Alia dengan suara perlahan. Dr. Arifin tidak segera menjawab, terus menunduk dan memeriksa dengan teliti. Jari jemarinya berhenti pada satu titik di bahagian pinggang Sheikh Khalid. Beliau menekannya beberapa kali dengan perlahan, dan matanya tiba-tiba bersinar. "Seperti yang dijangkakan," katanya. Beliau berdiri dan berkata kepada pasukannya, "Tuan-tuan dan puan-puan, kes ini sangat menarik. Kerusakan struktur pada tulang belakangnya memang serius, tetapi itu bukan punca utama ketidakupayaannya. Masalah utamanya ialah kekejangan otot yang kronik telah menyebabkan sarafnya tersepit secara berterusan, ditambah pula dengan urat saraf yang tersumbat dan peredaran darah yang tidak lancar, sebab itulah beliau langsung tidak mempunyai deria rasa." "Jadi, apa rancangan kita seterusnya?" tanya seorang dokter pelatih muda. "Pertama, kita perlu melonggarkan otot-otot dalaman secara menyeluruh untuk melepaskan tekanan pada saraf. Kemudian, kita lancarkan semula aliran dalam urat saraf untuk memulihkan peredaran darah dan tenaga," jelas Dr. Arifin dengan tenang. Namun, semua yang hadir tahu bahwa ia lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Penterjemah menyampaikan kata-kata Dr. Arifin kepada Sheikh Khalid dan pasukan perubatan diraja. Doktor-doktor asing yang berambut perang itu saling berpandangan. Salah seorang daripada mereka akhirnya bersuara, "Profesor Arifin, terus terang saya katakan, kecederaan tuanku sudah berlaku selama 5 tahun. Dengan kerusakan saraf yang begitu teruk, adakah benar-benar ada kemungkinan untuk ia pulih?" Dokter Arifin tersenyum. Dari perspektif perubatan barat semata-mata, ia memang sukar difahami. Tetapi dalam perubatan timur, kami menekankan pandangan holistik. Tubuh manusia bukanlah mesin yang dingin. Kita tidak boleh hanya fokus pada satu bahagian yang rosak. Sistem saraf sebenarnya mempunyai keplastikan yang luar biasa. Selagi kita menggunakan kaedah yang betul, keajaiban boleh berlaku pada bila-bila masa. Doktor asing itu ingin membantah lagi, tetapi dihalang oleh penasihat diraja. Penasihat itu memandang Dokter Arifin dan berkata dengan serius, "Doktor Arifin, tuanku datang sejauh ini karena percaya pada keupayaan perubatan Malaysia. Sila lakukan apa yang perlu.
Walau apapun keputusannya, pihak istana akan sentiasa berterima kasih. Baiklah, kita mulakan sekarang, kata Dr. Arifin. Beliau berpaling kepada Alia dan mengarahkannya. Alia, sediakan jarum akupunktur dan katil urut. Minta bahagian farmasi sediakan ramuan herba yang saya preskripsikan. Suasana di bilik rawatan menjadi tegang. Syekh Khalid dipindahkan dengan cermat ke katil rawatan khas. Dokter, Arifin membasuh tangannya, menyingsing lengan bajunya, dan memulakan langkah pertama rawatan. Tekniknya menggabungkan urutan tradisional Melayu, tuina Cina, dan fisioterapi modern. Setiap gerakannya tepat, dengan tekanan yang sempurna. Tuanku mungkin akan rasa sengal-sengal. Itu tindak balas biasa. Ini menunjukkan otot yang telah tegang selama 5 tahun kini mula dilonggarkan. Syekh Khalid mengetap giginya, dahinya mula berpeluh. Sejujurnya, sudah terlalu lama beliau tidak merasai sensasi seperti ini. Selama 5 tahun, kakinya terasa seperti kayu. Kini, tiba-tiba rasa sengal dan sakit mula menjalar, membuatnya terkejut dan sedikit takut. Dokter, ototnya mula berdenyut. Jerit Alia teruja. Bagus, teruskan, kata Dr. Arifin dengan suara yang tenang, tangannya tetap stabil. Beliau tahu ini adalah saat yang genting. Selepas 20 menit, fase urutan selesai. Dokter Arifin mengeluarkan jarum akupunktur yang telah disteril dan mula mencucuknya dengan tepat pada bahagian pinggang dan kaki Syekh Khalid. Setiap titik akupunktur dipilih dengan teliti, menggabungkan titik meridian tradisional dengan titik pencetus saraf yang ditemui dalam anatomi modern. Sambil mencucuk jarum, beliau menyebut nama-nama titik tersebut, menjelaskan bahwa ia dapat mengaktifkan saraf secara langsung dan melancarkan semula peredaran darah dan tenaga. Selepas selesai, beliau menyambungkan jarum-jarum itu ke mesin elektroakupunktur. Arus elektrik yang lemah mengalir melalui jarum ke dalam badan, merangsang saraf-saraf yang telah tidur selama 5 tahun. Syekh Khalid tiba-tiba merasakan sensasi kebas pada kakinya, seperti beribu-ribu semut merayap. Bagus sekali. Ini bermakna saraf mula memulihkan pengaliran isyarat, kata Dr. Arifin dengan puas. Selama 15 menit berikutnya, bilik itu sunyi sepi, hanya kedengaran bunyi dengungan mesin. Para pengawal diraja dan pasukan perubatan menunggu di luar dengan penuh debaran. Masa berlalu. Dr. Arifin mula mencabut jarum satu persatu, memerhatikan reaksi Syekh Khalid dengan teliti. Apabila jarum terakhir dicabut, beliau menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Syekh Khalid, "Tuanku, sekarang coba gerakan ibu jari kaki kanan tuanku." Penterjemah segera menerjemahkannya. Syekh Khalid terpempan, menggerakkan jari kaki. Satu pergerakan yang telah dicubanya berjuta kali dalam 5 tahun, tetapi tidak pernah berjaya. Beliau menunduk memandang kakinya, matanya penuh dengan emosi yang bercampur baur. "Cobalah. Jangan berasa tertekan," pujuk Dr. Arifin. Syekh Khalid menarik nafas dalam-dalam, menumpukan seluruh pikirannya pada kaki kanannya. Dan kemudian, keajaiban berlaku. Ibu jari kaki kanannya bergerak sedikit, tetapi jelas kelihatan. Walaupun pergerakannya kecil, ia benar-benar bergerak. "Masya Allah," jerit penasihat diraja di sebelahnya. Jari kakinya bergerak. Ia benar-benar bergerak. Seluruh bilik rawatan menjadi riuh. Semua orang mengerumuni katil. Doktor-doktor asing itu terbeliak, tidak percaya. Mereka telah membuat penilaian yang paling terperinci, dan sebulat suara memutuskan bahwa pemulihan adalah mustahil. Tetapi sekarang, selepas hanya 45 menit, jari kakinya telah bergerak. Syekh Khalid sendiri lebih terkejut, matanya serta-merta merah. Selama 5 tahun, inilah kali pertama beliau merasakan kakinya masih hidup. Perasaan kehilangan yang ditemui semula itu begitu meluap-luap. "Jangan terlalu teruja, kita teruskan," kata Dr. Arifin dengan sangat tenang. "Tuanku, sekarang coba angkat sedikit kaki kanan tuanku." Syekh Khalid mengetap gigi dan mengerahkan seluruh tenaganya. Kaki kanannya mula bergetar dan terangkat. Walaupun hanya beberapa sentimeter, semua orang di situ menahan nafas, menyaksikan detik bersejarah ini. "Hebat, kadar pemulihan lebih cepat daripada yang saya jangkakan. Sekarang kita perlu mengukuhkan hasilnya dan membiarkan otot membina semula ingatannya." "Doktor, ini sungguh luar biasa," kata doktor asing berambut perang itu, menghampiri Dr. Arifin dengan wajah penuh kekaguman.
Bagaimana dokter melakukannya? Ini benar-benar mengubah pemahaman kami tentang kecederaan tulang belakang. Dr. Arifin tersenyum rendah diri. Ini bukan hasil kerja saya seorang. Ini adalah kemenangan gabungan perubatan Barat dan Timur. Perubatan Barat hebat dalam diagnosis yang tepat, manakala perubatan Timur cemerlang dalam pemulihan holistik dan pengaktifan keupayaan penyembuhan semula jadi tubuh. Hanya dengan gabungan kedua-duanya, kita boleh mencipta keajaiban yang mustahil ini. Apa langkah seterusnya? Bolehkah tuanku berdiri sendiri? Tanya penasihat diraja dengan penuh harapan. Secara teorinya boleh. Tetapi kita perlukan sedikit alat bantuan. Bawa masuk alat bantu jalan, arah Dr. Arifin. Alia, bantu tuanku untuk duduk. Dengan bantuan orang ramai, Syekh Khalid perlahan-lahan duduk. Ini sahaja sudah merupakan satu kemajuan yang sangat besar baginya. Beliau menunduk, memandang kedua-dua belah kakinya. Air matanya mula berlinangan. Seorang putra yang gagah berusia 35 tahun, pada ketika ini menangis seperti seorang kanak-kanak. Tuanku, air mata ini amat berbaloi, kata Dokter Arifin sambil menepuk bahunya. Tetapi sekarang bukan masanya untuk meraihkan. Kita perlu membuatkan tuanku benar-benar berdiri dan berjalan. Alat bantu jalan dibawa masuk. Dr. Arifin dan dua orang ahli fisioterapi dengan berhati-hati memapah Syekh Khalid. Perlahan-lahan, letakkan berat badan pada alat ini dahulu dan gunakan sedikit kekuatan kaki. Kaki Syekh Khalid menggeletar dengan kuat. Ototnya telah mengecut teruk selepas 5 tahun tidak digunakan. Tetapi beliau dapat merasakan dengan jelas bahwa beliau sedang menggunakan kekuatan untuk menampung berat badannya. Perasaan ini begitu indah sehingga membuatkannya ingin menangis. Baik, sekarang coba gerakkan kaki kanan ke hadapan. Hanya satu langkah kecil. Kaki kanannya benar-benar terangkat, bergerak ke hadapan kira-kira 10 cm dan kemudian mendarat dengan stabil. Walaupun pergerakannya kaku seperti robot, langkah itu adalah satu langkah yang nyata. Alia menjerit kegembiraan. Sekarang kaki kiri pula, kaki kirinya juga terangkat, bergerak ke hadapan, dan mendarat. Begitulah, Syekh Khalid bergerak selangkah demi selangkah. Setiap langkah seolah-olah menggunakan seluruh tenaganya. Setiap langkah membuatkannya bermandi peluh, tetapi setiap langkah adalah satu keajaiban. Apabila beliau sampai di pintu bilik rawatan, lebih 10 orang pengawal berjubah putih yang menunggu di luar tergamam. Mereka telah berkhidmat dengan tuanku selama bertahun-tahun, dari zaman kegemilangannya hingga ke saat putus asa. Mereka tidak pernah bermimpi akan melihat pemandangan ini. Allahu Akbar. Ketua pengawal itu terus sujud, air matanya mengalir deras. Ini adalah anugerah dari Allah. Pengawal-pengawal yang lain turut sujud, dan koridor itu dipenuhi dengan doa kesyukuran. Syekh Khalid berdiri di pintu, berpegang pada alat bantu jalan, melihat pengawal-pengawal setianya menangis teresak-esak. Beliau sendiri turut mengalirkan air mata. Tidak, ini bukan hanya anugerah dari Allah. Ini adalah anugerah dari Dokter Malaysia. Dokter, Anda adalah insan mulia yang diutuskan Allah untuk menyelamatkan saya. Penterjemah segera menyampaikan kata-kata itu kepada Dokter Arifin. Dokter Arifin cepat-cepat menolak pujian itu. Tuanku, janganlah berkata begitu. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai seorang dokter. Lagipun, pemulihan tuanku baru sahaja bermula. Selepas ini, tuanku perlu menjalani rawatan akupunktur dan urutan setiap hari. Dokter, tidak kira berapa lama pun, saya tidak akan pulang ke Dubai, kata Syekh Khalid, matanya penuh dengan keazaman. Saya mesti pulih sepenuhnya. Saya mahu berjalan dengan kaki saya sendiri. Berita itu tersebar sepantas kilat ke Dubai. Seluruh keluarga di Raja Emiria Arab bersatu gempar. Ibu Syekh Khalid, apabila mendengarnya, terus menangis tersesak-sesak dan serta-merta memutuskan untuk menaiki jet pribadi ke Malaysia untuk melihat sendiri anaknya berdiri semula. Ayahandanya pula memanggil semua pembesar istana untuk bermesyuarat, mengumumkan hasrat untuk memberikan ganjaran yang besar kepada pasukan perubatan Malaysia dan menjalin kerjasama perubatan yang erat dengan Malaysia. Di Malaysia, walaupun berita itu tidak disiarkan, ia telah tersebar luas dalam kalangan komuniti perubatan. Pengarah pusat perubatan itu sendiri menjemput Dokter Arifin dan pasukannya ke pejabatnya untuk mengucapkan tahniah. Arifin,
kamu semua telah mengharumkan nama perubatan Malaysia. Orang luar selalu memandang rendah Dr. Asia. Kali ini, biarkan mereka terdiam. Teknologi perubatan kita sememangnya bertaraf dunia. Dr. Arifin dengan rendah diri menjawab, Tuan Pengarah terlalu memuji. Ini bukan kejayaan saya seorang. Pakar perubatan tradisional dalam pasukan kami, ahli fisioterapi, setiap seorang daripada mereka telah bekerja keras. Kejayaan ini adalah bukti paling kukuh keberkesanan gabungan perubatan Barat dan Timur. Pengarah itu sangat teruja. Betul, gabungan Barat dan Timur. Inilah keistimewaan kita. Tahukah kamu, beberapa hospital terkemuka antara bangsa telah menghubungi kami secara pribadi, ingin meniru kaedah kita. Beberapa hari berikutnya, Syekh Khalid meneruskan rawatannya di pusat perubatan itu. Pagi akupunktur dan urutan, petang fisioterapi, dan malam pula minum sup herba tradisional yang dirumus khas. Dokter, Arifin telah merangka satu plan pemulihan yang lengkap untuknya. Setiap langkah dirancang dengan teliti. Dalam tempo rawatan, Syekh Khalid mula benar-benar mengenali Malaysia. Dahulu, beliau menganggap Malaysia hanyalah sebuah negara kecil di Asia. Setelah datang ke sini, barulah beliau sadar betapa majunya negara ini jauh berbeza dari bayangannya. Dr. Arifin, sistem perubatan di Malaysia sungguh hebat, kata Syekh Khalid suatu hari selepas rawatan. Saya pernah tinggal di hospital-hospital terkemuka di Eropah dan Amerika. Peralatan mereka memang mewah, tetapi terasa dingin dan tidak pribadi. Di sini sangat berbeza. Anda bukan sahaja merawat kaki saya, tetapi melayan saya sebagai seorang manusia. Dokter, Arifin berkata, itulah kelebihan kami, berteraskan kemanusiaan. Pesakit bukanlah alat ganti. Kita tidak boleh hanya membaiki kaki tanpa melihat pesakit secara keseluruhan. Selain itu, Malaysia mempunyai sistem penjagaan kesihatan awam yang baik. Walaupun tuanku menggunakan perkhidmatan swasta, sistem ini telah membentuk tabiat kami sebagai petugas kesihatan untuk mengambil berat terhadap setiap pesakit. Sistem penjagaan kesihatan awam? Tanya Syekh Khalid, kelihatan ingin tahu. Ya, semua rakyat, dari bayi hingga warga emas, jika jatuh sakit, mereka boleh pergi ke hospital. Rawatan tidak akan tertangguh kerana masalah keuangan, tambah Alia di sebelah. Rakyat Malaysia mungkin bukan yang terkaya, tetapi kebajikan dari segi perubatan dan pendidikan sangat dijaga. Syekh Khalid terdiam, berfikir. Di Dubai, golongan diraja dan bangsawan menikmati perubatan terbaik di dunia, tetapi kemudahan perubatan untuk rakyat biasa jauh ketinggalan. Bagaimana sebuah negara seperti Malaysia mampu menyediakan penjagaan kesihatan yang menyeluruh untuk rakyatnya? Ini sungguh mengagumkan. Pada hari ketiga rawatan, kemajuan Syekh Khalid sangat ketara. Beliau tidak lagi memerlukan tongkat ketiak. Dengan sedikit sokongan, beliau boleh berjalan perlahan-lahan, kekuatan kakinya pulih dengan cepat. Walaupun masih sedikit goyah, ia jauh berbeza berbanding ketika beliau baru tiba. Tuanku, hari ini kita coba berjalan secara bebas sepenuhnya, kata Dr. Arifin, memberikan cabaran baru. Betulkah saya boleh? Tanya Syekh Khalid, teruja bercampur cemas. Pemulihan tuanku jauh lebih cepat daripada yang saya jangkakan. Saya yakin tuanku boleh, kata Dr. Arifin, memberikan semangat tetapi perlahan-lahan. Jangan tergesa-gesa. Di dalam bilik fisioterapi, Syekh Khalid berdiri di antara palang selari, tangannya diletakkan ringan di atasnya. Dokter Arifin dan seorang ahli fisioterapi berdiri di kedua-dua belah, bersedia untuk menyambutnya tetapi tidak menyentuhnya secara langsung. Baik, sekarang lepaskan tangan tuanku dan coba berdiri dengan stabil, arah Dr. Arifin dengan tenang. Syekh Khalid menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan melepaskan tangannya. Badannya terhuyung-hayang seketika, tetapi segera stabil. Walaupun kedua-dua kakinya masih menggeletar, ia benar-benar dapat menampung berat badannya. Hebat. Sekarang, berjalan beberapa langkah ke hadapan. Angkat kaki kanan, letak ke hadapan. Angkat kaki kiri, letak ke hadapan. Begitulah Syekh Khalid berjalan terhincut-hincut ke hadapan tanpa sebarang bantuan luar, hanya bergantung pada kedua-dua belah kakinya. Walaupun posturnya belum sempurna dan memerlukan tumpuan penuh agar tidak jatuh, beliau benar-benar berjalan sendiri. Saya boleh berjalan. Saya benar-benar boleh berjalan. Jerit Syekh Khalid. Suaranya pecah.
air matanya berlinangan. Jururawat dan doktor di sekeliling bertepuk tangan dan bersorak. Suasana menjadi gamat. Seseorang yang telah divonis lumpuh seumur hidup, kini boleh berjalan sendiri selepas hanya 3 hari. Ini adalah satu keajaiban dalam sejarah perubatan. Berita itu sampai ke Dubai. Stesen televisi nasional Emiria Arab Bersatu menyiarkannya. Walaupun tidak menyebut nama putera tersebut, semua orang di kalangan keluarga diraja tahu. Ramai ahli keluarga diraja mula berbincang untuk menghantar kes-kes perubatan rumit ke Malaysia pada masa akan datang. Ibu Sheikh Khalid tidak dapat menahan diri lagi. Beliau segera mengatur jet pribadi untuk terbang ke Malaysia, membawa bersamanya beberapa orang kenamaan diraja. Mereka semua mahu menyaksikan keajaiban ini dengan mata kepala sendiri. Pada hari kelima, apabila Permaisuri tiba di pusat perubatan, beliau melihat anaknya sendiri berdiri di pintu masuk untuk menyambutnya. Bukan di atas kerusi roda, tetapi benar-benar berdiri. Sheikh Khalid berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Walaupun masih sedikit kaku, beliau berjalan dengan usahanya sendiri. Permaisuri terus menangis teresak-esak dan memeluk anaknya. Selama 5 tahun, beliau melihat anaknya yang gagah menjadi tidak berdaya. Beliau membawa anaknya ke hospital-hospital terbaik di seluruh dunia, membelanjakan uang yang tidak terkira banyaknya, tetapi semuanya mengatakan tiada harapan. Tidak disangka, dalam beberapa hari sahaja di Malaysia, segalanya berubah. Syukur pada Allah, Permaisuri berdoa dalam bahasa Arab. Kemudian, beliau berpaling kepada Dr. Arifin dan menunduk hormat 90 darjah. Doktor, Anda telah menyelamatkan seluruh keluarga kami. Anda adalah penyelamat kami seumur hidup. Dr. Arifin segera membantunya berdiri. Tuanku Permaisuri, janganlah begini. Ini semua adalah tugas saya. Lagipun, pemulihan tuanku Sheikh Khalid masih perlu diteruskan. Perjalanannya masih jauh. Tidak kira berapa lama, tidak kira berapa kosnya, kami sanggup, kata Permaisuri dengan tegas, matanya berkaca. Biarlah Khalid tinggal di Malaysia, sehingga dia pulih sepenuhnya. Pada hari-hari berikutnya, Sheikh Khalid meneruskan rawatan sistematiknya. Selain akupunktur, urutan, dan fisioterapi harian, Dr. Arifin juga mengajarinya senaman pernafasan dan pergerakan asas silat untuk membantunya mengawal badan dan melancarkan aliran tenaga. Kaedah kesehatan timur ini sangat menakjubkan, kata Sheikh Khalid selepas selesai satu sesi. Saya dapat merasakan tenaga mengalir di dalam badan saya. Itulah yang kami panggil peredaran Qi atau tenaga dalaman, jelas Dr. Arifin. Amalan berterusan akan mempercepatkan pemulihan tuanku dan meningkatkan tahap kesehatan keseluruhan. Sheikh Khalid kini sangat meminati perubatan timur. Dahulu di Dubai, beliau langsung tidak memahami budaya timur dan menganggap teknologi perubatan barat adalah yang terbaik. Pengalaman kali ini benar-benar membuka matanya. Dr. Arifin, mengapa begitu banyak hospital hebat di Eropah dan Amerika tidak dapat menyembuhkan saya, tetapi Anda boleh? Akhirnya Sheikh Khalid menanyakan soalan yang lama terpendam di hatinya. Dr. Arifin berfikir sejenak. Ini bukan soal siapa lebih hebat, tetapi soal pendekatan yang berbeza. Perubatan barat suka mengkaji manusia sebagai komponen berasingan, di mana yang rosak di situ yang dibaiki. Perubatan timur pula melihat secara keseluruhan. Dalam kes tuanku, perubatan barat melihat saraf yang rosak dan terus menjatuhkan hukuman mati. Perubatan timur pula melihat urat saraf yang tersumbat dan peredaran tenaga yang tidak lancar yang boleh dipulihkan secara beransur-ansur melalui akupunktur dan herba. Begitu rupanya, kata Sheikh Khalid, mengangguk faham. Jadi, gabungan perubatan barat dan timur adalah saling melengkapi. Tepat sekali, kata Dr. Arifin. Pemeriksaan barat sangat tepat, kita gunakan imbasan MRI tercanggih untuk mengenal pasti masalah. Dari segi rawatan pula, pendekatan timur lebih lembut dan menyeluruh. Apabila kedua-duanya digabungkan, hasilnya sangat luar biasa. Pada akhir minggu kedua, Sheikh Khalid sudah boleh berjalan secara bebas sepenuhnya. Walaupun masih perlahan, langkahnya sudah stabil. Dr. Arifin mula meningkatkan tahap kesukaran, naik turun tangga, berdiri dengan sebelah kaki, dan mencangkung.
Latihan pemulihan ini sama seperti belajar berjalan semasa kecil, perlu selangkah demi selangkah, kata seorang ahli fisioterapi sambil menunjukkan cara. Kekuatan otot masih belum mencukupi, perlu dilatih perlahan-lahan. Syekh Khalid sangat bekerja sama, melakukan setiap pergerakan, sehingga bermandi peluh. Beliau tahu semua ini adalah peluang kedua yang diberikan oleh pasukan Dr. Arifin, jadi beliau mesti berusaha sehabis baik. Sepanjang tempoh di hospital, Syekh Khalid benar-benar jatuh cinta dengan Malaysia. Kaki tangan perubatan melayaninya dengan sangat baik, profesional tetapi mesra, tanpa membezakannya kerana statusnya sebagai seorang putera. Perasaan dilayan sama rata, dan mesra ini sangat menyenangkan. Alia, adakah semua rakyat Malaysia semesra ini? Tanya Syekh Khalid. Alia tersenyum malu. Tuanku terlalu memuji, nanti kami jadi bangga pula. Tetapi memang benar, rakyat Malaysia agak ramah. Masyarakat kami terbuka, tetapi masih mengekalkan nilai-nilai kemesraan tradisional. Saya dengar pasar malam di Malaysia sangat terkenal. Apabila saya sudah boleh berjalan dengan lancar, bawa saya ke sana ya. Mestilah, kata Alia, matanya bersinar. Makanan di pasar malam sangat banyak dan harganya berpatutan. Malaysia mungkin negara kecil, tetapi kualiti hidupnya sangat tinggi. Kedai Serbaneka buka 24 jam, sangat mudah. Pengawal pribadi saya sekarang setiap hari pergi ke kedai Serbaneka, katanya tak pernah jumpa kedai semudah itu, cerita Syekh Khalid. Kan? Itulah kekuatan Malaysia, kata Alia dengan bangga. Kami mungkin tidak semewah Dubai, dengan kereta-kereta super dan bangunan pencakar langit, tetapi dari segi kemudahan dan kebahagiaan, kami di tahap tertinggi. Setiap beberapa langkah ada kedai Serbaneka. Sistem pengangkutan awam seperti LRT dan MRT ada di mana-mana, dan apa sahaja yang teringin nak makan, bila-bila masa pun boleh dapat. Kata-kata ini membuatkan Syekh Khalid semakin mengagumi Malaysia. Sebelum ini, beliau beranggapan Asia sinonim dengan kemunduran. Sekarang barulah beliau sedar kualiti hidup di sini menandingi Eropah dan Amerika. Pada minggu ketiga, Dr. Arifin memutuskan untuk membawa Syekh Khalid berlatih di luar. Mereka pergi ke sebuah taman berhampiran hospital. Tuanku, sasaran hari ini ialah berjalan sejauh 1 kilometer. Ini adalah satu pencapaian dalam pemulihan tuanku. 1 kilometer? Syekh Khalid sedikit cemas. Percayalah pada diri sendiri. Tuanku sudah sangat hebat. Dr. Arifin memberinya semangat. Rombongan itu berjalan perlahan-lahan di laluan pejalan kaki. Orang ramai yang lalu lalang memandang dengan hairan melihat seorang lelaki asing berpakaian hospital berjalan perlahan-lahan diiringi oleh pengawal pribadi. Tetapi rakyat Malaysia sangat beradab, tiada siapa yang mengerumuni atau mengambil gambar. Setibanya di taman, Syekh Khalid sudah mula berpeluh, tetapi beliau terus bertahan. Taman itu dipenuhi dengan warga emas yang bersenam pagi. Ada yang berlatih tai chi, ada yang melakukan senam robik. Syekh Khalid melihat dengan penuh kagum. Dr. Arifin, apa yang datuk dan nenek itu lakukan? Itu tai chi, senaman tradisional kami. Pergerakannya perlahan tetapi penuh tenaga, dapat melancarkan peredaran darah dan menyeimbangkan badan. Jika diamalkan setiap hari, badan akan sihat. Warga emas di Malaysia pandai menjaga kesehatannya. Sudah tentu. Ditambah pula dengan sistem kesihatan yang baik, purata jangka hayat di sini sangat tinggi. Selepas berjalan sejauh 1 kilometer, Syekh Khalid keletihan tetapi sangat berpuas hati. Ini adalah kali pertama dalam 5 tahun, beliau berjalan sejauh ini dengan kakinya sendiri. Pengawal pribadinya menangis melihatnya. Kembali di hospital, Dr. Arifin mengumumkan, "Tuanku, pemulihan tuanku lebih cepat daripada yang dijangkakan. Dalam 2 minggu lagi, tuanku sudah boleh menjalani kehidupan normal. Betulkah? Saya ingatkan akan mengambil masa setengah tahun. Asas badan tuanku kuat, dan tuanku sangat berusaha. Ditambah dengan gabungan perubatan barat dan timur kami yang tiada tandingan, sudah tentu cepat," kata Dr. Arifin sambil tersenyum bangga. Tetapi selepas pulang ke Dubai, tuanku masih perlu menjaga diri. Saya akan berikan beberapa preskripsi ubat herba. Amalkan senaman yang saya ajar setiap hari. Doktor, saya tidak tahu bagaimana harus membalas jasa baik doktor, kata Syekh Khalid, matanya merah.
Doktor telah memberikan saya kehidupan yang baru. Dapat merawat tuanku adalah satu penghormatan bagi saya. Ini juga telah menaikkan nama perubatan tradisional, kata Dr. Arifin. Saya harap lebih ramai orang akan percaya dan mengiktiraf perubatan tradisional selepas ini. Pada malam itu, Ibu Syekh Khalid mengadakan satu majelis makan malam yang sangat mewah di sebuah hotel 5 bintang berhampiran hospital, menjemput seluruh pasukan Dr. Arifin dan pihak pengurusan hospital. Dr. Arifin, ini sedikit tanda penghargaan daripada keluarga kami, kata Permaisuri sambil menyerahkan sebuah kotak yang dibalut mewah. Di dalamnya terdapat gaharu dan setanggi berkualiti tinggi dari Emiriyah Arab Bersatu, serta beberapa barangan kemas yang berkilauan. Dr. Arifin segera menolaknya. Tuanku Permaisuri, ini terlalu berharga. Saya tidak boleh menerimanya. Mesti diterima, tegas Permaisuri. Anda telah menyelamatkan nyawa anak saya. Barang-barang ini tidak setanding dengan rasa terima kasih kami sekeluarga. Malah, keluarga diraja kami telah memutuskan untuk menubuhkan sebuah yayasan perubatan di Malaysia, khusus untuk membiayai penyelidikan dalam bidang perubatan integratif bagi membantu lebih ramai pesakit seperti Khalid. Kenyataan itu mengejutkan semua yang hadir. Sebuah yayasan khusus untuk perubatan integratif. Ini adalah satu berita yang amat baik untuk dunia perubatan Malaysia. Tuanku Permaisuri, kami amat terharu dengan niat murni ini, kata pengarah hospital, suaranya bergetar. Yayasan ini bukan sahaja akan menyelamatkan lebih ramai nyawa, tetapi juga akan membolehkan komuniti perubatan antarabangsa belajar dari kaedah kami. Di pertengahan majlis, Syekh Khalid tiba-tiba berdiri. Ini adalah kali pertama dalam 5 tahun beliau berdiri dan berucap di khalayak ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, 5 tahun lalu, kedua-dua kaki saya lumpuh sepenuhnya. Doktor-doktor di Eropa dan Amerika telah menjatuhkan hukuman mati kepada saya seumur hidup di atas kerusi roda. Pada masa itu, saya benar-benar merasakan hidup saya sudah berakhir. Suara Syekh Khalid sedikit bergetar. Tetapi, Dr. Arifin telah memberikan saya kehidupan kedua. Dalam masa hanya 3 minggu, saya boleh berdiri, berjalan, berlari, dan melompat. Ini bukan keajaiban. Ini adalah kehebatan ilmu perubatan. Kehebatan gabungan perubatan Barat dan Timur. Seluruh dewan bergemuruh dengan tepukan. Saya ingin memberitahu seluruh dunia, Malaysia bukanlah sebuah negara kecil yang mundur seperti yang Anda sangkakan. Di sini tersembunyi teknologi perubatan terkemuka dunia dan doktor-doktor yang paling hebat, kata Syekh Khalid dengan penuh semangat. Saya akan menceritakan pengalaman saya ini kepada seluruh dunia, supaya semua orang tahu betapa hebatnya perubatan Malaysia. Pada minggu keempat, latihan Syekh Khalid memasuki peringkat lanjutan. Beliau mula berlari perlahan, melompat, dan mencangkung. Setiap pergerakan dilakukannya dengan sempurna. Kekuatan dan koordinasi kakinya telah kembali ke tahap normal. Tuanku, sekarang tuanku sudah boleh bermain sukan, kata ahli fisioterapi dengan gembira. Bolehkah saya bermain bola keranjang? Saya lihat anak muda di Malaysia sangat suka bermain bola keranjang, tanya Syekh Khalid, matanya bersinar. Sebuah gelanggang bola keranjang sementara didirikan di perkarangan hospital. Syekh Khalid mula membuat balingan. Balingan pertama dan kedua tidak masuk, tetapi balingan ketiga masuk dengan sempurna. Alia dan jururawat lain bersorak kegirangan. Syekh Khalid sendiri melompat kegembiraan. Pergerakan yang mustahil baginya 5 tahun lalu, kini begitu mudah dilakukan. Pemandangan ini direkam oleh seorang juru gambar dan kemudiannya menjadi salah satu gambar paling berharga bagi keluarga diraja Emiriyah Arab Bersatu. Di dalam gambar itu, Syekh Khalid tersenyum lebih ceria daripada cahaya matahari, kedua-dua kakinya di udara penuh dengan tenaga. Pada minggu kelima, Dr. Arifin melakukan pemeriksaan penuh terakhir ke atas Syekh Khalid. Keputusan imbasan menunjukkan tisu lembut di sekeliling tulang belakangnya telah pulih sepenuhnya dan pengaliran isyarat saraf kembali normal. Tuanku, dari sudut perubatan, tuanku telah pulih sepenuhnya, umum Dr. Arifin. Bilik rawatan itu gamat dengan sorakan. Syekh Khalid memeluk Dr. Arifin, terharu sehingga tidak terkata. Mimpi ngeri selama 5 tahun akhirnya berakhir. Sehari sebelum pulang, Syekh Khalid berkeras mahu melawat pasar malam di Kuala Lumpur.
Mereka memilih jalan alor. Sebaik tiba, Syekh Khalid terpegun. Aroma pelbagai jenis makanan membuatkannya kecur air liur. Suasana riuh rendah dan sesak dengan orang ramai. "Tuanku, coba teh tarik ini," Alia mengesyorkan. "Ini minuman kebangsaan Malaysia." Syekh Khalid menghirupnya. Matanya terus bersinar. Wah, sedapnya. Manisnya pas, dan ada pula kenyal-kenyal bebola tapioka. Alia telah memberikannya bubble tea sebagai variasi modern. Selepas itu, beliau mencoba sate, char kway teow, dan ayam percik. Beliau makan dengan begitu berselera, langsung tidak menghiraukan imejnya. Orang tempatan yang melihat seorang warga asing makan dengan begitu seronok tersenyum dan menyapa. "Macam bang, sedap tak?" "Sangat sedap," jawab Syekh Khalid sambil mengangkat ibu jari. Pengalaman di tengah-tengah kemeriahan rakyat biasa ini sangat menyentuh hati Syekh Khalid. Di Dubai, hidupnya seperti di dalam sangkar emas. Di Malaysia, beliau dapat bergaul seperti orang biasa. Inilah kehidupan sebenar. "Dr. Arifin, saya sangat suka Malaysia," katanya. "Orangnya ramah, makanannya sedap dan murah. Walaupun tidak semewah Dubai, tahap kebahagiaan di sini sangat tinggi." Pada hari kepulangan, di lapangan terbang, Syekh Khalid berkeras untuk berjalan sendiri menaiki tangga pesawat. Setiap langkahnya tegap, penuh dengan kekuatan dan keyakinan. Di pintu kabin, beliau berpaling, melambai, dan tersenyum ceria. Gambar ini kemudiannya menjadi tular di seluruh dunia, digelar keajaiban perubatan Malaysia. Kembali di Dubai, kisah Syekh Khalid menjadi bualan hangat. Setiap kali ada yang datang melawat, beliau akan menceritakan pengalamannya di Malaysia dengan penuh semangat, memuji kehebatan Dr. Arifin dan keberkesanan gabungan perubatan Barat dan Timur. Tidak lama kemudian, Emiria Arab Bersatu dan Malaysia secara rasmi memulakan program pertukaran perubatan. Syekh Khalid sendiri mula mempelajari teori perubatan tradisional secara sistematik. Setengah tahun kemudian, Syekh Khalid terbang semula ke Malaysia untuk pemeriksaan susulan. Dr. Arifin mengesahkannya pulih dengan sempurna. "Oh ya, doktor, ayahanda saya ingin menjemput doktor ke Dubai untuk membantu kami menubuhkan sebuah pusat perubatan integratif yang terkemuka." Selepas berfikir, Dr. Arifin bersetuju. Ini adalah peluang keemasan untuk mempromosikan perubatan tradisional. Beberapa tahun berikutnya, Dr. Arifin kerap terbang ke Dubai, membantu membangunkan pusat perubatan itu sehingga ia menjadi pusat rujukan di Timur Tengah. Syekh Khalid pula kembali aktif dalam aktiviti di Raja. Setiap kali berucap di pentas antarabangsa, beliau pasti akan menyebut pengalamannya di Malaysia, berterima kasih kepada doktor-doktor Malaysia yang telah memberikannya kehidupan kedua. Kisahnya ditulis menjadi buku dan difilmkan menjadi dokumentari, memberi inspirasi kepada dunia. Dan putra yang pernah divonis lumpuh seumur hidup itu bukan sahaja berdiri semula, tetapi juga telah membina sebuah jambatan yang menghubungkan dua dunia, membolehkan seluruh dunia melihat kehebatan Malaysia dan membawa perubatan tradisional ke persada dunia.